Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menghasilkan atau menganalisiskan hasil karangan murid tahun 6. Baiklah, berikut adalah hasil karangan murid tahun 6. Dari pemerengganan pertama, kita dapati ada 3 kesalahan tata bahasa. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan ejaan, iaitu perkataan kokurikulum. Ejaan yang betul adalah kokurikulum. Perkara kesalahan ini sering terjadi kerana murid sering mengeja berdasarkan apa yang mereka dengar, bukan berdasarkan apa yang mereka lihat. Kesalahan yang kedua ialah kesalahan imbuhan ber, iaitu perkataan berjalan. Imbuhan ini tidak boleh digunakan kerana imbuhan ber hanya digunakan pada situasi yang sedang berlaku. Sebagai contoh, Ali sedang bercakap dengan Abu, maka pembetulannya adalah dijalankan. Terakhir ialah kesalahan kata sendinama kepada. Kata sendinama kepada ini tidak boleh digunakan dalam ayat ini kerana kepada letaknya mendahului kata nama atau frasa nama yang menyatakan maksud arah, sasaran dan merujuk kepada manusia atau objek sahaja. Maka perkataan pada akan menggantikan dalam ayat ini supaya ia lebih sesuai. Seterusnya, perenggan kedua. Pada perenggan ini terdapat ada pengulangan kesalahan, iaitu kesalahan ejaan, dan terdapat 2 lagi kesalahan yang muncul. Kesalahan pertama ialah kata bilangan tak tentu, iaitu semua pelajar-pelajar. Kata bilangan ini tidak tentu seperti para, segala dan semua tidak boleh diulang atau digandakan. Jadi, sebagai pembetulan, murid hanya perlu mengambil ayat semua pelajar. Yang kedua ialah kesalahan imbuhan apitan men-kan. Imbuhan apitan men-kan digunakan untuk membentuk kata kerja transitif dan perlu dilengkapi oleh objek. Jadi di sini perkataan dapat mantap perlu ditambah me-kan, iaitu memantapkan, dan juga perkataan dapat ilmu perlu ditambah imbuhan me, iaitu mendapat. Kita beralih ke perenggan yang ketiga. Dalam perenggan ini terdapat 2 kesalahan tata bahasa. Kesalahan yang pertama ialah imbuhan di, iaitu perkataan dipendam. Dalam ayat ini tidak boleh menggunakan imbuhan di, manakala imbuhan ter yang perlu diguna pakai, iaitu terpendam. Hal ini kerana imbuhan di ialah awalan yang digabungkan dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja pasif, manakala imbuhan awalan ter digunakan dalam perbuatan yang tidak sengaja, memberi maksud paling, kesanggupan, kebolehan dan perbuatan yang sedia berlaku. Jadi imbuhan awalan ter adalah sesuai. Yang seterusnya ialah kesalahan imbuhan apitan men-kan. Kata kerja apitan men-kan dan men mempunyai 2 maksud yang berbeza. Bagi penggunaan men-kan adalah 2 objek, yakni objek tepat dan objek CP. Sebagai contoh, Pak Tijah membuatkan Pak Mansur secawan kopi. Pak Mansur adalah objek tepat dan secawan kopi adalah objek CP. Manakala untuk perkataan men digunakan untuk satu objek dan frasa keterangan. Jadi, imbuhan men adalah yang paling sesuai untuk digunakan dalam ayat ini.
Jadi mencorakkan menjadi mencorak. Baiklah, pada pemerangganan yang terakhir ini kita mendapati terdapat dua lagi kesalahan tata bahasa. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan penjodoh bilangan, iaitu perkataan setiap orang belajar. Di sini penjodoh bilangan tidak boleh digunakan bagi kata bilangan tertentu seperti setiap, segala, sesetengah, sebahagian dan para. Jadi murid hanya perlu membetulkan dengan menulis setiap pelajar sahaja. Dan yang terakhir ialah kata hubung, iaitu agar supaya. Perkataan agar supaya tidak boleh diguna serentak kerana kedua-duanya adalah makna yang sama. Maka murid hanya perlu memilih antara supaya ataupun agar sahaja. Baiklah, mungkin itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.